Okey, start. Tak apa. Kak Liza. Okey. Kak Iza buka majlis dulu nah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammimil khair, rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Ustaz, silakan Ustaz. Buku dah sampai dah Ustaz? Baru sampai tak Ustaz yang kau punya? Oh ya ke, alhamdulillah, alhamdulillah. Belum sampai. Kalau macam tu boleh bukalah dalam bab ini Buka dah. dalam bab al-insat lil ulama. Bab 43 Ustaz, menyemak para ulama. Betul, bab 43. Muka surat? Muka surat 340. 340. Ada yang belum sampai, ada yang dah sampai dah sebab pus malam. Oh, okey. Bagi siapa ada buku lah 340 kan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kak Liza, ibu termasuk bonda yang saya kasihi. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Jalla wa Ala diberikan kita kesihatan, nikmatul iman, nikmatul Islam dan juga nikmatul ukhuwah ala tariqil ilm, nikmat persaudaraan atas jalan ilmu, alhamdulillah. Dan dengan nikmat-nikmat yang demikian kita dapat meneruskan pengajian hadis kita pada pagi ini. Semoga pengajian hadis ini membuahkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga memberikan kita kekuatan untuk beramal insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah. Sekejap ya, saya nak fikir apa benda yang saya duk fikir tu. Tak ingatlah apa benda. Tak apa. Kita terus kepada bab yang ke-43. Sambungan bab yang lepas berkenaan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kan. Okey. Hari ini tajuk dia bab al-insat lil ulama. Bab al-insat lil ulama. Al-insat ni dia macam mana ya nak terjemah.
insat ini dia artinya diam. Wa idza quri'a al-Quran fastami'u wa ansitu. Ya, na'am. Wa ansitu. Ya. Saya boleh cek kamus sekejap. Saya lupa. Nak tengok betul-betul insat ini asal daripada perkataan nasota. Nasota, diam kerana mendengar percakapan. Okey. Dia kalau kita lihat dalam Quran ni macam ni bunyi dia. Wa iza quri'al Quran. Ni ayat dia. Ayat dia dalam surah Al-A'raf ayat 204. Ya. Suratul A'raf ayat 204. Kita tengok dulu usul kalimah nasata. Okey. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka Allah tak kata fasma'u. Fasma'u ni dengar je lah. Ini dengar sungguh-sungguh. Fastami'u, maka berikan, maka fokuskanlah pendengaran. Maka dengarlah sungguh-sungguh. Wa ansitu, dan berikan perhatian. Diam, berikan perhatian. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu akan mendapat rahmat. Okey. Jadi okey, ni tak apa, dia punya syarahan dia, itu dia punya tafsiran dia. Okey, tapi ini ayat ini nak tunjuknya kepentingan kita al-insat, memberikan perhatian terhadap bacaan Al-Quran, khasnya dalam solat, ya, khasnya dalam solat. Baik. Jadi hadis ini berbunyi al-insat lil ulama. Dia berbeza dengan kalimah sakata, uskut. Okey. Uskut ya ghulam, diam wahai anak. Itu uskut itu diam sahaja. Okey. Tapi kalau dia perkataan al-insat, nasata, diam dengan keadaan berikan perhatian, cuba mengambil manfaat. Baik. Hadisnya berbunyi qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Hajjaj qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Ali bin Mudrik an Abi Zur'ah bin Amr an Jarir. Baik. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya qala lahu fi hajjatil wada' istansitin nas faqal la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Okey. Siapa guru Bukhari dalam hadis ini, Ibu? Okey, Kak Niza, siapa guru Bukhari? Hajjaj juga bukan? Okey, Hajjaj. Dan sahabat Nabi yang membawakan hadis ini? Jarir. Bahawa Nabi SAW berkata semasa haji wada'. Okey, ibu-ibu ya, kita boleh baca hajjatil wada' ataupun hajjatil wida'. Hajjah ya, ha, bukannya hu. Kalau hu, hujjah. Kita berhujjah. Ini haji, hajjah. Hajjatil wada' ataupun hajjatil wida'. Tapi biasanya orang baca wada' biasanya. Istansitin nas, mintalah orang supaya diam. Ya. Maknanya Nabi perintah kepada sahabat yang lain, mintalah supaya orang lain diam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian selepas kewafatan saya nanti, maknanya jangan kalian kembali kepada kekufuran ba'di, selepas kewafatan saya nanti. Saya ulang balik. La, jangan, tarji'u, kamu kembali. Ta tu kamu kan. Tarji'u, kamu kembali.
kepada kekufuran ba'di selepas kewafatan saya nanti. Okey, macam mana tu maksud kembali kepada kekufuran tu? Maksud Nabi, yakni yadribu ba'dikum riqaba ba'd, iaitu dengan cara kamu membunuh antara satu sama lain. Okey, riqaba ni artinya tengkuk lah, memenggal leher. Artinya simbolik kepada membunuh. Jadi ini pesan Nabi SAW agar jangan berlakunya peperangan, jangan saling membunuh antara satu sama lain, jangan ada perang saudara, ya. Jangan ada perang saudara. Baik. Jadi hadis ini kita cuba berkenalan sedikit dengan sahabat Nabi yang namanya Jarir, ya. Jarir ini beliau ialah sekejap. Jarir ni dia namanya Abdullah bin Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Beliau merupakan datuk kepada Abu Zur'ah perawi ni. Nampak ni, ini perawi ni. Abu Zur'ah an Ammar. Abu Zur'ah ni ialah cucu kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Okey, ada elok juga ibu-ibu sekalian untuk kita berkenalan dengan sahabat Nabi ni. Jarir. Sekejap, ya. Jarir bin Abdillah. Sebab saya kira jarang kita biasa dengan nama Jarir kot, tapi kita jarang didedahkan siapa Jarir. Yang biasa kita dengarnya Jabir. Kalau kita baca macam ni ibu, kalau kita baca Jabir bin Abdillah, dia radhiyallahu anhuma. Kerana Jabir dan ayahnya Abdullah, kedua-duanya sahabat Nabi. Tapi kalau Jarir bin Abdillah, dia seorang je sahabat Nabi. Ayahnya bukan. Ni nama penuh dia. Jarir bin Abdillah bin Jabir bin Malik bin Nasar bin Sa'labah bin Hashab bin Auf. Jadi ini menunjukkan orang Arab dulu memang mereka ambil beratlah tentang nasab keturunan mereka. Ya. Ada orang kata kunyah dia, gelaran dia tu Abu Ammar. Ada yang kata bukan, gelaran dia ialah Abu Abdillah. Okey. Al-Bajali. Beliau ni Al-Bajali Al-Qasri. Qasri tu apa dia? Qasri tu asal daripada Qasar, nama tempat di Qahtan. Nama tempat di Qahtan. Al-Bajali ni saya tak tahu kenapa beliau digelar Al-Bajali. Baik. Beliau antara sahabat yang terkemuka ni, min a'yanis sahabah, antara sahabat yang terkemuka, ya. Baik. Jadi kalau kita tengok tadi, Abu Zur'ah bin Ammar, Ammar tu anak kepada Jarir, bukan menantu, ya. Abu Zur'ah bin Ammar bin Jarir. Sebagaimana ada di sini ni, dia sebut mana wa hafiduhu, dan cucunya Abu Zur'ah bin Ammar bin Jarir. Baik. Antara hadis yang masyhur beliau ialah hadis yang beliau bai'ah dengan Nabi SAW ala nushi likulli muslim, untuk berlaku ikhlas sesama orang Islam. Ini hadis yang masyhur lah daripada Jarir. Dan Jarir ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, ibu-ibu sekalian, terkenal dengan sahabat Nabi yang tampan, yang kacak, badi'ul husn kamilal jamal, orang yang teramat-amat segak orangnya. Itu Jarir, ya, orang yang teramat segak. Saya lupa gambaran ketampanan beliau tu macam mana, ya. Baik. Kemudian ni panjang ni dia punya macam-macam tu cerita tentang beliau. Kita tengok sikit-sikit lagi. Okey, sampaikan. Tambah. Ni sampai Nabi sebut pada Jarir, ada satu riwayat. Indaka mru'un qad hassanallahu khalqak. Kamu ni orang yang mana Allah bagi lawa muka kamu. Kamu ni orang yang segak. Fahassin khuluqak.
maka elokkanlah akhlak kamu pula. Maknanya dari sudut fizikal, kamu memang lawa. Allah dah bagi kamu ni anugerah orang yang tampan. Ya. Maka yang penting sekarang ini, kamu mesti elokkan akhlak kamu pula. Okey, itu maknanya, itu buktilah beliau ni seorang yang tampan. Ya. Baik. Kemudiannya begitu juga, kalau kita tengok bagaimana satu ketika, orang berkata pada tentang Jarir, ma ra'aitu rajulan ahsana min hadza illa ma balaghana min surati Yusuf. Maknanya saya tak pernah tengok orang yang setampan Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Ibarat Nabi Yusuf, sampai dikatakan oleh Umar, Jarir Yusuf hadhil ummah. Jarir ialah Yusuf bagi umat ini. Inilah gambaran-gambaran sahabat Nabi yang bernama Jarir ini terkenal dengan ketampanan dia. Baik. Jadi tapi ialah of course lah, Nabi SAW lebih tampan. Cuma dikaitkan dengan Yusuf itu sebagai metafora betapa cegaknya sahabat Nabi yang bernama Jarir ini, ya. Dan Jarir radhiyallahu an telah meninggal dunia. Ada ulama kata beliau meninggal pada tahun 51 Hijrah, tapi ada maklumat lain menyatakan dalam 54 Hijrah. Lebih kuranglah dalam 51 ke 54 Hijrah. Jadi di sini nanti ibu-ibu bolehlah kalau nak main teka-teki dengan keluarga, siapakah sahabat Nabi yang tampan yang diibaratkan Yusuf bagi umat ini? Tidak lain dan tidak bukan Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Baik. Jadi di sini ibu-ibu sekalian, ini Nabi SAW menyatakan dalam Haji Wada', ihsan sitinnas. Itu yang penting tu. Yang lain tu bukan isu dia lah dalam perbincangan kita pada hari ini. Kerana kita nak bincangnya tentang kitabul ilmi, kitab tentang ilmu kan. Jadi bab lain tu selingan-selingan lah. Okey. Ihsan sitinnas maknanya minta semua orang duduk diam, ya. Minta semua orang duduk diam kerana Nabi SAW ingin menyampaikan satu maklumat yang penting. Maka bukan satu ni je maklumat yang dibawakan oleh Nabi, tapi antaranya la tarji'u ba'di kuffaran. Itu antaranya. Dan sekarang kita cuba lihat bagaimana kupasan ulama ibu-ibu sekalian berkaitan dengan hadis ini. Ya, sekejap ya, saya tengok. Qala Ibn Battal. Ibu cari ya dalam buku. Cari dalam buku nama Ibn Battal. Qala Ibn Battal, muka surat 341. Fihi annal insata lil ulama'i lazim lil muta'allimin li'anna al ulama' warasatul anbiya. Hadis ini, walaupun hadis ini menunjukkan kita kena diam apabila mendengar bicara Nabi SAW, tapi kata Ibn Battal, salah seorang ulama yang mensyarahkan hadis Sahihul Bukhari, hadis ini mengajar kita agar diam dan memberikan tumpuan kepada ucapan ataupun pengajian ilmu yang disampaikan oleh ahli ilmu ataupun alim ulama. Jadi hadis ini nak ajar bila kita dengar guru-guru yang alim ulama ini bercakap, kita kena diam, berikan tumpuan. Kerana apa? Li'annal ulama warasatul anbiya. Kerana ulama ini merupakan pewaris para nabi. Jadi mewarisi daripada sudut ilmu. Bukan daripada semua sudut ya. Ulama ini mewarisi nabi daripada sudut ilmu. Jadi kalau dengan nabi pun kita kena diam, maka begitulah sebagai menghormati Nabi SAW dan menjunjung sunnah baginda. Apabila kita mendengar bicara ulama pun, kita kena diam, memberikan tumpuan untuk mendapat sebanyak mungkin ilmu dan nasihat daripada mereka. Baik, kemudiannya kalau kita lihat lagi, kata Sufyan Ats-Tsauri, muka surat 342 tu, kata Sufyan Ats-Tsauri, awwalul ilmi al-istima'. Ni dia punya peringkat dalam menuntut ilmu, tuan-tuan ya.
Ada 5 peringkat. Okey, boleh tulis masing-masing nanti. Ada 5 peringkat dalam menuntut ilmu. 1, awwalul ilmi al-insat. Okey. Sekejap. Al-insat. Al-insat apa? Diam dan peringkat menuntut ilmu. Saya boleh tulis juga. Peringkat menuntut. Tapi biasa Kak Liza pun tulis kan. Okay. Peringkat menuntut ilmu ni ada 5. 1, al-istima'. Al-istima' dulu. Dengan ayat tadi lah. Fastami'u lahu wa ansitu. Berikan tumpuan untuk mendengar. Itu yang nombor 1. Memberikan tumpuan untuk mendengar. Itu 1. Yang kedua, al-insat. Yang ni memberikan perhatian. Tadi dengar je, dengar. Tapi peringkat lebih tinggi sedikit, berikan perhatian untuk menceduk sebanyak mungkin ilmu yang diperolehi. Okey, itu al-insat. Okey, itu peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga ialah summa al-hifzi. Kemudian kita kena hafal. Tengoklah, ada ilmu yang kena hafal, ada ilmu yang tak kena hafal. Dan bukan semua ilmu kena hafal pun. Sebab itu kalau kita tengok dalam bab membaca buku, diajarkan tentang speed bacaan yang laju kan, macam mana. Sebab buku ni banyak. Kalau kita nak baca satu-satu, bila lah nak habis. Jadi dia kena bacaan yang laju. Ada buku kena baca perlahan, ada buku kena baca laju. Jadi tengoklah buku yang macam mana kita nak baca laju, buku yang mana kita nak baca perlahan. Saya pun ada je buku yang beratus muka surat, sebagai contoh 200 muka surat lebih kita baca dalam 1 jam. Kerana apa? Kerana kebanyakan maklumat tu kita dah tahu, jadi kita baca laju. Kita tengok, oh dah tahu. Okey, tapi ada buku yang mana walaupun dah tahu, contohnya ada satu buku karya Syekh Abdul Aziz bin Marzuq At-Tarifi, walaupun saya dah tahu perbahasan dia, tapi saya tak boleh nak laju. Sebab saya nak tengok satu-satu perbahasan dia dengan tenang agar saya tidak terkhilaf dengan maksud yang disampaikan oleh Syekh At-Tarifi. Okay. Ada buku, contohnya ada buku karya Manna Khalil Qattan. Jadi Manna Khalil Qattan ni dia buat buku tentang cara memahami Al-Quran, cara memahami hadis. Agak tebal bukunya, tapi alhamdulillah saya dapat habiskan dalam tempoh 2-3 hari dalam karya bahasa Arab lah. Tapi kita baca laju lah sebab kebanyakan maklumat kita dah tahu, cuma kita nak refresh. Kita nak refresh balik tu, kita baca laju-laju sedikit. 2-3 hari tu sebab kita campur kerja lain lah, bukan sepanjang masa kita baca buku kan. Kita baca, kita berhenti, kita baca balik, kita berhenti. Alhamdulillah. Okay, jadi kena tengok tu, buku apa kena baca laju, buku apa yang kena baca perlahan. Ya? Baik. Jadi di sini, yang ketiga, ada buku, ada ilmu yang kena hafal, ada ilmu yang tak kena hafal. Takkan semua ilmu kita kena hafal. Jam kita nanti kan. Jadi ada benda tu dia tak hafal, tapi berdasarkan kita selalu ulang, dia lekat. Dia ingat. Contohnya saya ni kalau sembang dalam bab tafsir Quran ke, saya boleh lekat banyak benda lah. Sebab saya selalu ulang. Tapi bila bincang je tentang hadis, saya selalu kena ulang balik. Sebab kita hadis ni dah ada ilmu yang kita jarang kongsi dengan masyarakat. Bila kita jarang kongsi dengan masyarakat kerana ia sulit, menyebabkan kita sendiri pun sukar untuk ingat beberapa poin, terutamanya istilah dalam hadis. Hadis mu'dhal ni apa dia? Hadis munqati' ni apa dia? Hadis Ali Nazil ni apa dia? Jadi nak tak nak kena ulang balik sebab benda tu kita tak bincang dengan masyarakat. Baik. Ataupun usulul fiqh. Ini lagi yang jarang saya tak mengajar pun usulul fiqh kerana bukan bidang. Jadi setiap kali nak study tentang usulul fiqh, saya kena baca perlahan satu-satu, terutamanya karya yang berat seperti Wahbah Zaili tentang usulul fiqh, apa lagi ulama-ulama yang lain yang lebih berat, yang tu saya surrender lah kerana bukan bidang kita. Jadi begitulah ibu-ibu, ada bahagian ilmu kita kena hafal, ada ilmu yang kita tak perlu hafal pun. Yang penting dia perlukan pengulangan demi pengulangan sampai kita ingat. Baik. Yang keempat, summal amal, kemudian beramal. Dan pasti bukan semua ilmu perlu diamalkan, ya. Ada ilmu yang kena amal, ada ilmu yang bersifat nazari ataupun teori. Jadi mana satu tu kita nak ni. Okey. Dan contohnya bahasa Arab. Malam 2 hari lepas saya sembang dengan
seorang haji tu dia kata, dulu di masjid kami ni ada kelas bahasa Arab. Tapi sekarang ni tak boleh pergi dah. Ada sekejap je. Kemudiannya habis semua syahid tengah jalan. Jadi saya fikir balik, oh penting ke kita nak belajar bercakap bahasa Arab ni ibu sekalian? Pada saya lah, tapi ini tertutup. Saya melihat tidak ada kepentingan yang besar pun bagi masyarakat awam untuk belajar bertutur bahasa Arab. Ya, tak penting sebab ibu-ibu nak sembang dengan siapa. Tapi kalau orang tu dia nak berniaga ke, ataupun dia nak duduk negara Arab, ataupun dia penuntut ilmu, tu tak apalah. Dia nak belajar bahasa Arab, tambah-tambah peniaga lah. Orang Korea ke orang Jepun memang belajar bahasa Arab pun. Kerana negara Arab merupakan sumber lubuk duit yang banyak kan. Okay. Tapi kalau kita ni, kita tak penting pun bahasa Arab. Yang pentingnya bertutur bahasa Arab. Yang pentingnya kita memahami bahasa Al-Quran tu. Jadi bahasa Al-Quran tu yang penting. Kerana bahasa Al-Quran itu nak tak nak dia akan jadi sumber inspirasi dalam kehidupan kita. Tapi kalau bahasa Arab dengan tujuan bertutur, itu tak penting. Nah sekali duk belajar tu je lah. Kaifahaluka. Tak habis kaifahaluka anta inti. Kemudiannya qalamun, pen, qalamun, kitabun, daftarun, baitun, hujurat. Tak habis-habis yang tu je lah dah sekali. Jadi sebenarnya pada saya lah, ia bukan satu tuntutan kepada masyarakat awam ya. Tapi bahasa Al-Quran insya-Allah penting. Dan satu lagi, selepas beramal, summan nasyar. Kemudian sebarkan. Sebarkan ni dia akan bagi impact kepada diri sendiri dan orang lain. Kepada diri sendiri tu artinya bila kita sebar, bila kita kongsi, nak tak nak kita akan ingat. Kita akan ingat. Kita sukar untuk melupakan ilmu tersebut. Jadi penting untuk kita sebarkan dan kongsikan ilmu di samping ia memberikan kebaikan kepada masyarakat secara umum. Tapi dalam menyebarkan ilmu ni nak tak nak dia kena skill. Dia kena skill. Contohnya ibu-ibu sekalian, insya-Allah saya berusaha untuk menyiapkan buku zikir selepas solat menurut sunnah. Okey, baik. Jadi apa skill yang kena ada tu? Antara skill yang kena ada, kena buang perkataan sunnah tu. Dia tak boleh sebut menurut sunnah. Nanti ada orang allergic. Walaupun sepatutnya kita sebagai umat Nabi, kita kena ikut sunnah Nabi lah kan. Tapi perkataan sunnah tu bagi setengah orang, dia agak rigid sikit. Maka mungkin kita kena tukar ayat zikir selepas solat yang sesuai dengan mazhab Syafi'i sebagai contoh. Ataupun zikir selepas solat yang menenangkan jiwa sebagai contoh. Jadi perkataan sunnah tu bagi sebahagian orang agak rigid. Ya. Kemudiannya perlukah saya menulis tu dengan saya sendiri nama Zulkhairi je, ataupun tak boleh ni nama Zulkhairi ni nanti orang cam, oh ni geng-geng sunnah dah ni, ini geng-geng bukan geng-geng yang ni lah. Padahal kita ni bukanlah pada geng pun. Okay. Jadi nak tak nak kita kena bekerjasama dengan golongan yang orang yang boleh diterima oleh masyarakat agar perjuangan kita ni sampai mesejnya. Jadi kemahiran untuk menyampaikan sesuatu maklumat itu pun penting, dan ilmu pun bukan semua ilmu perlu disampaikan dengan segera, tapi bertahap, sedikit demi sedikit. Baik. Wa anil asma'i ni kata dia dahulukan ni dulu. Bagi dia al-insat dulu baru al-istima'. Bukan istima' baru insat. Tapi bagi saya lah yang lebih tepat ialah al-istima' dulu barulah al-insat. Tapi saya lupa di sini ada satu perbahasan sebelumnya. Cuba ibu-ibu lihatnya bahagian muka surat 342 tu. Dia ada bahas tentang at-tafriq bainal insati wal istima'. Ada beza, ulama bahas beza antara al-insat dengan al-istima'. Sebagaimana ayat tadilah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila kamu dibacakan Al-Quran, maka kamu hendaklah kamu benar-benar mendengar dan berikan perhatian. Okey, apa beza antara al-insat dengan al-istima'? Baik. Ada kan Kak Niza muka surat 342 kan? Bawah ayat Quran tu. Okey. Apa maksud dia? Fal insat huwa sukut wa huwa yahsulu mimman yastami'
wa mimman la yastami' ka'an yakuna mufakkiran fi amrin akhar. Okay. Al-insat ini ialah kita diam. Al-insat berarti kita diam. Dan diam ini ditujukan kepada orang yang mendengar ataupun orang yang tidak mendengar. Orang dengar pun diam, orang yang tidak mendengar pun diam. Seakan-akan memikirkan sesuatu perkara. Ya, minta maaf. Seperti seseorang yang diam namun dia memikirkan urusan yang lain. Jadi orang yang macam khutbah Jumaat, kita kena insat. Dengar ke tak dengar ke, kita kena diam juga macam mana pun. Contohnya dalam 2 ke 3 Jumaat yang lepas. Jadi masa saya pergi itu, saya duduk di bahagian beranda. Tengok-tengok dia punya pembesar suara dia rosak. Okay. Jadi oleh kerana pembesar suaranya rosak, kita yang berada di beranda ni tak dapat mendengar suara khatib. Tapi adakah apabila kita tidak mendengar suara khatib tu, kita boleh sembang? Tak boleh sembang. Kita kena diam juga. Itu namanya al-insat. Ya? Al-insat. Ini kata ada ulama kata macam tu lah. Wa kadzalikal istima' qad yakunu ma'as sukut wa qad yakunu ma'an nutqi bi kalamin akhar la yashtaghilu an-natiq bihi an fahmi ma yaqulu alladhi yastami'u bih. Manakala al-istima' pula ialah kita boleh jadi kita diam mendengar dan boleh jadi kita diam sambil bercakap. Selama mana percakapan itu tidak mengganggu orang lain, ya. Selama mana tidak mengganggu, maaf. Istimak ni kita sama ada kita diam pun dipanggil istimak, dan kalau kita mendengar sambil bercakap pun masih dipanggil istimak selagi mana kita faham apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Kadang-kadang kan orang bercakap dengan kita pun bercakap benda lain juga, tapi kita dengar apa yang dicakapkan. Kita dengar. Jadi dalam kes bacaan Quran ni, kita bukan sekadar kena diam, bahkan kita tidak dibenarkan untuk bercakap. Okey. Jadi sini dia ada bezalah antara al-istima' dengan al-insat. Tak apalah, itu sekadar maklumat tambahan lah ibu-ibu sekalian, ya. Jadi rasanya sampai situ je. Kemudian ada lagi lah yang lain-lain tu. Ada ulama kata macam ni, kata Ali Al-Madini. Ali Al-Madini ni, ibu-ibu sekalian, mana Ali bin Ali Al-Madini? Sebelum Ali Madini tu, kita tengok dulu pendapat Mutarrif. Hujung-hujung tu, muka surat 343. Al-insat minal ainain. Ya, al-insat minal ainain. Insat ini ialah dengan cara melihat. Diam sambil melihat. Okey, itu insat. Diam sambil melihat. Tapi bila ditanyakan kepada Ibn Uyainah, Ibn Uyainah berkata kepadanya, "Wa ma nadri kaifa zalik?" "Wa ma nadri kaifa zalik?" Ni ada orang beritahu Ibn Uyainah, ni cerita dia ni. Ada orang ni Ali bin Al-Madini, tengok ni ibu-ibu, dia start cerita di sini. Ali bin Al-Madini bagi tahu Sufyan bin Uyainah bahawa beliau mendengar Mutarrif, ceritanya beliau mendengar Mu'tamir bin Sulaiman daripada Kahmas, daripada Mutarrif berkata, al-insat ni mesti diam sambil mendengar. Lalu kata Sufyan bin Uyainah, wa ma nadri kaifa zalik? Kami tak tahu macam mana tu maksud diam sambil mendengar tu. Kami tak clear benda tu. Maka kata Ali bin Al-Madini, iza hadasat rajulan falam yanzur ilaika lam yakun munsitan. Maksudnya kalau kamu sembang dengan orang tapi orang tu tak tengok pada kamu, itu belum lagi dipanggil insat. Macam tu pula. Kadang-kadang kita sembang orang tu tengok tempat lain sambil baca WhatsApp ke, sambil baca surat khabar ke, sambil buat kerja ke, dia dengar tapi dia tak tengok kita. Itu bukan insat, kata Ali bin Al-Madini. Itu mungkin istima', mendengar sahaja. Ya. Kalau dia sekadar dengar tapi tak fokus pun, dia tak faham pun, itu simak ataupun sama'.
Kalau dia dengar sungguh-sungguh tapi dia buat kerja lain, itu istimak. Tapi kalau dia dengar sambil tengok kita, apa ataupun dia tak tengok kita pun dia beri fokus pada kita, itu namanya al-insat. Jadi apabila Nabi SAW menyatakan macam mana hadis dia tadi? Intensitin nas, mintalah semua orang diam, yakni minta semua orang diam dan berikan perhatian. Minta orang berikan perhatian, artinya orang pun fokus kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu maksud dia. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan dulu? Hadis berikutnya agak panjang, Ibu. Saya tak bercadang untuk hadis ini dulu. Kita mungkin boleh tengok nanti hadis itu. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ibunya. Kalau kita ikut dia punya penterjemahan yang kata diam dan melihat, kalau macam tu, kalau melihat tu maknanya memandang, maknanya dia macam menghalang orang buta lah. Orang buta tak ada insat lah. Okey. Kalau itulah yang dia, kalau melihat pesir lah melihat tu. Terima kasih banyak. Dia macam ni ibunya. Ini ceritanya secara umum. Kalau kita orang yang celik ni, kita mendengar sambil melihat, itu tanda fokus. Tapi ada juga orang yang mana orang celik, dia tak tengok pun pada kita, tapi dia tengok ke tempat lain tu, tapi dia fokus apa yang kita sampaikan. Itu pun sebenarnya masih masuk dalam al-insat. Manakala orang yang ada masalah penglihatan, itu tak apa, itu cerita lain. Yang pentingnya poin dia ialah dia memberikan fokus terhadap apa yang disampaikan oleh orang, itulah al-insat. Ustaz, kalau macam Kak Liza ni, Kak Liza mendengar sambil mencatat tu termasuk itu insat. Sebab itu mungkin kerana takrifan daripada mutarrif, mendengar sambil melihat itu mengelirukan Sufyan bin Uyainah. Kerana mungkin bagi Sufyan bin Uyainah ataupun ulama yang lain, tak semestinya melihat. Cuma Ali bin Al-Madini bagi beliau mesti diam sambil melihat. Tapi kalau kita lihat ayatul Quran, apabila dibacakan Quran kepadamu, maka kamu dengar sungguh-sungguh dan kamu berikan perhatian, itu dalam solat. Adakah dalam solat tu kita lihat daripada imam? Tak kan? Jadi maknanya memberikan perhatian terhadap apa yang disampaikan, apa yang dibacakan oleh al-imam tadi. Oh, yang itu apa beza dia dengan istimak? Istimak tu yang melihat dan juga beri perhatian. Kalau apa itu tarifan istimak kan, fokus dia dengar. Dan tapi kalau macam itu tak tahulah. Saya faham. Kalau ikut takrifan yang tadi macam tak puas hati lagi lah kan, ibunya. Cuba kita lihat, sebab saya tak fokus kepada perbahasan Quran tadi, saya fokus pada syarahan hadis. Tapi kalau kita lihat perbahasan Al-Quran, sebenarnya dia ada beza antara istimak dengan al-insat dalam kes ayatul Quran ni kan. Ni tengok Okay, dia sebut ni daripada As-Sa'di. Syekh Nasir As-Sa'di. Okay, saya nak tengok apa yang poin penting dia. Al-insat. Okey, kalau bagi As-Sa'di, dia macam level istimak tu lagi tinggi. Sebab dia kata apa? Al-insat pada zahirnya, kita tinggalkan percakapan, kita tak sibuk dengan benda lain, itu insat. Manakala al-istimak pula levelnya lebih tinggi, iaitu kita dengar sungguh-sungguh dan menghadirkan hati, tadabbur apa yang kita dengar, itu al-istimak. Jadi Sa'di dia tengok insat ni peringkat pertama, iaitu jangan buat benda lain, dengar. Tapi istimak ni bukan saja dengar, tapi tadabbur, kita hadirkan hati, itu istimak. Okay, itu bagi As-Sa'di. Cuma kita lihat pula Syekh Tantawi di dalam tafsir beliau, Tafsir Al-Wasit. Tafsir Al-Wasit. Ada tak disebut? Okey.
Okey, ini Syekh Sa'di. Syekh Sa'di dah sebut alal mu'tam, ke atas makmum an yastami'a ila qiraatil imam. Okey, sorry, ini dia tak tunjuk beza. Yang ni beza je. Al-istima' ni artinya bitadabbur, dengan tadabbur. Itu istima'. Manakala insat ini dia lebih kepada wa insat pun dia tak nilah, dia tak sebut secara jelas. Okey, tak apa, dia tak sebut perbezaan dengan jelas. Kalau yang ini daripada siapa dia? Baghawi. Okey, Baghawi disebut awal ni. Fa'amaru bisukut wal istima' ila qiraatil Quran. Baghawi pun sama dengan Syekh Sa'di. Kalau as-sukut ni al-insat wa ansitu, kena diam. Dan istima' berikan tumpuan terhadap bacaan Al-Quran. Jadi bagi Baghawi pun dia sama dengan Sa'di, maknanya dia level satunya al-insat dulu, diam. Manakala istima' ni berikan perhatian mendengar dan hadirkan hati terhadap bacaan imam tadi. Okey, baik. Dalam kes Ibn Katsir, ada tak Ibn Katsir bezakan? Biasanya Ibn Katsir dia jarang bahas daripada sudut bahasa. Qurtubi, ataupun kita tengok satu lagi Ibn Ashur. Okey. Okey, ni Ibn Ashur ya. Istima' ni apa dia? Istima' ni maknanya berikan tumpuan sungguh-sungguh dalam mendengar itu. Itu istima'. Manakala al-insat, istima' keadaan kita tidak buat benda lain. Artinya diam. Jadi di sini, kalau boleh saya katakan, ketiga-tiga ulama' yang kita sebutkan tadi, sama ada namanya Sa'di, ataupun Al-Baghawi, ataupun Ibn Ashur, mereka menyatakan insat tu level yang pertama, iaitu diam, tak buat benda lain. Istima' ni berikan tumpuan dengar sungguh-sungguh, bitadabbur, dengan tadabbur. Jadi begitulah ibunya ya. Rupanya ada beza antara kajian mufassir dengan kajian muhaddis. Kalau kita tengok muhaddis tadi, ahlul hadis kebanyakannya, bukan kebanyakan, kalau kita tengok siapa tadi, Sufyan Ats-Tsauri. Bagi Sufyan Ats-Tsauri, dia letak istima' dulu. Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain, istima' dulu baru al-insat. Tapi sebahagian muhaddis dan juga mufassir, mereka meletakkan al-insat dulu, barulah pergi ke level al-istima'. Jadi istima' tu lebih tinggilah kedudukannya, wallahualam. Boleh ibunya ya? Contoh? Boleh Ustaz, boleh. Jazakumullah khair. Sebab masa saya sebelum dikenalkan dengan insat ni, saya pegang kalau istima' tu dengan fokus, dengan mendengar, dengan bertadabbur lah. Itulah pertama kali jumpa instimah. Insat. Baik. Barakallahu fikum. Dan ada satu lagi perkataan usmud. Tapi saya tak tahulah beza antara usmud dengan sonata tu macam mana ya. Usmud, sonata. Satu sonata, insat. Bukan nasata, saya silap. Satu nasata, insat. Satu lagi sonata, usmud. Okey, itu diam juga, tapi diam macam mana tu usmud tu? Yang tu apa beza dengan al-insat? Yang tu saya tak tahu. Baik. Kita pergi ke hadis yang ke-45, yang 44 tu nanti sebab dia agak panjang. Itu kena satu program, satu kelas yang khas lah untuk hanya hadis bab 44 ya. Sekejap ya. Okey, bab man sa'ala wa huwa qa'imun 'aliman jalisan. Saya silap baca baris tempat berhenti. Dia sini dulu. Bab man sa'ala wa huwa qa'imun 'aliman jalisan. Macam tu ya. Bab man sa'ala wa huwa qa'imun 'aliman jalisan. Terima kasih.
Bab orang yang bertanya dalam keadaan dia duduk. Wa ni bukannya dan ya. Biasanya wa ni kita faham dan. Tapi di sini bukan dan. Tapi dipanggil wawul haliyah, artinya sedangkan ataupun ketika. Ya. Bab seseorang yang bertanya ketika dia sedang berdiri. Bab seseorang yang bertanya ketika dia sedang berdiri. Aliman jalisan, bertanyakan orang alim yang duduk. Saya ulang balik. Bab orang yang bertanya dalam keadaan berdiri, dia tanyakan aliman jalisan, orang alim yang duduk. Jadi macam mana tu ya? Okay, hadis ini disampaikan oleh guru Bukhari, hadatsana Uthman qala akhbarana Jarir. Jarir ini bukan Jarir sahabat Nabi, ibu-ibu. Ini Jarir yang lain. An Mansur, an Abi Wa'il, an Abi Musa. Jadi sahabat Nabi-nya ialah Abu Musa. Abu Musa apa? Abu Musa ni Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, ulama sahabat Nabi dari Yaman. Qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Kata Abu Musa, seorang lelaki radhiyallahu an datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya. Faqala ni lalu bertanya. Okey. Ya Rasulullah, mal qitalu fi sabilillah? Fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan. Okey. Wahai Rasulullah, apakah yang dikatakan jihad pada jalan Allah? Kerana apa? Kerana ada je orang kalangan kita ni berperang kerana marah. Dia pergi jihad tapi dia pergi tu kerana apa? Marah. Mungkin kerana keluarganya mati dibunuh dalam perang yang lepas. Jadi dia datang balas dendam. Wa yuqatilu hamiyatan, dan ada juga kalangan kita ni berperang kerana semangat fanatisme perkauman. Okey, ini muka surat 365 ya, buku ibu-ibu. Ada yang berperang kerana semangat perpuakan. Okey. Farafa'a ilaihi ra'sah. Maka Nabi SAW masa tu duduk, kawan tadi berdiri. Nabi pun angkat kepala tengok kawan yang berdiri tadi. Qala wa ma rafa'a ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'iman. Okey. Maka Abu Musa pun berkata, Abu Musa yang bawa hadis ni cerita, kenapa Nabi angkat kepala tu? Nabi angkat kepala kerana kawan tadi berdiri. Kerana kawan tadi radhiyallahu an berdiri, maka Nabi SAW pun angkat kepala. Ibu-ibu minta maaf ya, saya kadang-kadang sebut kata kawan je. Kawan tu maknanya beliau ataupun dia lah. Okay, itu maksud dia. Saya takut nanti orang kata macam kawan sendiri pula. Tak, bukan ya. Okey. Qal man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillahi azza wa jal. Sesiapa yang berperang untuk memastikan kalimah Allah merupakan kalimah yang tertinggi, maka ia berperang pada jalan Allah azza wa jal. Ya. Jadi orang tanya Nabi ni mana satu dikira jihad pada jalan Allah? Ada orang perang kerana marah, ada orang perang kerana kebangsaan, ada orang berperang kalau hadis yang lain kerana keberanian. Jadi mana satu tu dikira jihad fi sabilillah? Nabi SAW angkat kepala tengok yang berdiri tadi. Sesiapa sahaja yang berjihad untuk memastikan kalimah Allah ni, agama Allah tinggi, itulah yang dikatakan sebagai berjihad pada jalan Allah Azza wa Jal. Baik. Ibu-ibu sekalian, perkataan Azza wa Jal ni apa maksud dia? Okay, siapa boleh jawab? Apa maksud perkataan Azza wa Jalla? Cak Anis, Azza wa Jal apa maksud dia? Azza wa Jalla. Tak tahu Ustaz. Okey, Kak Liza? Yang Ya. maha agung lagi maha tinggi ke? Baru nak sebut. Siapa yang sebut Kak Ana? Apa yang Kak Ana sebut? Kak Ana sama macam Kak Liza, yang maha tertinggi.
Yang agung, yang maha agung. Azza ni dia asal perkataan apa? Aziz. Perkasa. Yang maha perkasa. Aziz. Aziz. Jalla, Jasa. Jalla dia tinggi apa? tinggi. Tinggi lah, Jalil. tinggi. Jalil. Jalil. Zul jalali wal ikram. Jalal. Yang maha perkasa dan yang maha tinggi, Ustaz. Saya sebenarnya maha tinggi tu macam mana? Saya pun tak tahu nak kata tinggi tu macam mana. Sebab dia ada juga ta'ala. Ta'ala tu pun ali, tinggi. So dia ada beza tu antara jalal dengan ali. Ali tu tinggi macam mana? Biasanya ali ni dia tinggi mengatasi yang lain. Kalau jalal ni dia tinggi yang macam mana tu saya tak tahu. Nak kena tengok syarahan al-asma al-husna tu sendiri. Sifat Allah ke Ustaz? Ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi ceritanya sahabat Nabi ni tanya Nabi SAW dalam keadaan berdiri. Nabi SAW duduk. Jadi biasa sahaja kalau orang berilmu ni ataupun guru menyampaikan ilmu dalam keadaan duduk, itu tidak ada masalah. Itu cerita dianya. Okey. Kenapa ibu-ibu sekalian? Cuba kita lihat satu hadis Nabi SAW ini. Hadis macam mana ya? Saya lupa dah. Bainama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam iz tala'a alaina rajulun shadidu bayadis siyab. Bukan hadis yang itu, tapi hadis tu juga tapi riwayat yang lain. Saya lupa lah riwayatnya macam mana. Rajulun, cuba saya cari dulu kod ada. Rajulun shadidu bayadis siyabi Sahih Al-Bukhari. Kita tengok dalam Sahih Al-Bukhari. Ada tak ada? Sebab dia ada pelbagai riwayat hadis ni. Jadi nak kena tengok mana satu yang saya nak cari tu. Tengoklah kalau ada Okey, yang ni tak ada. Tak ada. Hatta jalasa pun tak ada. Yang ini hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alamak, tak ada juga. Okey, tak ada juga. Tapi tak apalah. Yang ni saya tak jumpa kat mana ni. Tapi cerita dia pernah ada orang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun ambil kerusi untuk duduk. Nabi ambil kerusi untuk duduk, sedangkan yang lain ni semuanya duduk di bawah. Jadi di situ kenapa Nabi duduk atas kerusi? Kerana bila Nabi duduk atas kerusi, orang lain duduk di bawah, maka suara Nabi lebih didengari sebab Nabi berada di tempat yang tinggi. Nabi duduk. Okey. Begitu juga kalau maknanya kalau guru penat pun boleh duduk atas kerusi, ya. Bukan makna bentuk pengajaran tu dia tengok keadaan. Ada masa berdiri, biasanya guru dalam kelas sebahagiannya berdiri dan sebahagian masa dia duduk kerana nak rehat. Kalau khutbah berdiri, khutbah Jumaat, khutbah raya itu berdiri. Tapi dalam pengajian-pengajian biasa kita duduk. Dan dia memang ada perbahasannya biar suara yang menyampaikan itu didengari, ia berada di tempat yang sedikit tinggi. Tapi pada zaman sekarang tak ada isu dah. Kerana kita boleh ada pembesar suara untuk menyampaikan suara tersebut. Tapi kalau dalam majlis yang kecil, itu cerita lain lah. Orang tak ramai, 10 orang, 20 orang itu cerita lain. Ini cerita orang ramai. Jadi, tidak dianggap sombong apabila seorang guru itu tidak berdiri meraihkan orang yang bertanya tadi. Tak semestinya orang tanya berdiri, maka yang guru tadi pun kena berdiri juga untuk menjawab persoalan. Kekal duduk, bahkan Nabi SAW duduk dan Nabi angkat kepala sedikit untuk menjelaskan kepada kawan tadi, sahabat baginda tadi radhiyallahu an, apakah definisi jihad pada jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pentingnya ibu-ibu sekalian,
jihad pada jalan Allah ni yang penting ialah untuk memastikan agama Allah ni agama yang tertinggi. Itu yang penting. Untuk memastikan agama Allah ni agama yang tertinggi. Baik, cuba kita lihat kupasan ulama. Tadi saya dah sebutkan. Tapi kita tengok lagi apa yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Maksudnya, dia kata apa? Wal muradu annal alimal jalis idza sa'alahu syakhsun qa'imun la yu'addu min babin man ahabba an yatamassala lahu rijalu qiyaman bal hadza jaiz. Tindakan seorang guru yang duduk apabila ditanyakan seseorang yang berdiri, ia tidak termasuk dalam bab larangan berdiri untuk menghormati seseorang. Ya. Sebab Nabi SAW antara orang yang anti kalau orang berdiri untuk menghormati seseorang. Nabi tak suka benda tu. Okey, apa maksudnya? Maksudnya kata ulama, kalau kita berdiri atas permintaan orang. Mana YB tu dia datang, YB kata, nanti bila saya datang nanti, saya nak semua orang berdiri menghormati saya. Itu tak boleh. Nabi SAW tak setuju benda tu. Okay. Tapi kalaulah kita sendiri berdiri kerana menghormati orang tersebut, ya dibolehkan. Tapi kalaulah dia yang setting benda tu, nanti bila saya datang je, semua kena berdiri. Itu yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Apa doktor? Okay, sebagai contoh, kalau orang zaman sekarang kan, dia dah ni setting dah. Nanti bila datang nanti, kita berdiri ramai-ramai, kita tepuk tangan ke, kita nyanyikan nasyid Asmaul Husna ke dan sebagainya. Jadi benda tu ibu-ibu sekalian, agaknya benda yang okey ke tak okey? Okey, bunyi bising sikit kat rumah saya minta maaf. Pada pengalaman saya, saya bukannya orang besar YB ke apa, tak ada. Tapi dulu-dulu bila kita dijemput ke majlis besar-besaran. Kita dijemput majlis besar, forum sebagai contoh. Dan bila kita sampai tu ramai-ramai berdiri dan mengalungkan nasyidnya dan sebagainya untuk meraihkan kedatangan kita ni. Ataupun bunyi lagu lah ni, kita masuk je bunyi lagu. Jadi di situ kita rasa macam mana, wah hebat juga aku ni. Semua orang berdiri, respect. Dan bila kita nak keluar je, semua orang berdiri. Meraihkan kita yang keluar ni, ibu-ibu sekalian. Lama-lama, wallahualam, saya rasa tak selesa dengan benda tu. Kerana benda tu dia sedikit sebanyak mengganggu perasaan kita. Kau ni orang hebat dan sebagainya. Jadi saya pun bertekad untuk tidak mengamalkanlah benda-benda demikian. Kalau kita buat program pun, kita ajar jangan buat demikian. Kita hidup dalam keadaan yang real, secara normal. Siapa yang nak berdiri kerana hormat, silakan. Tapi kalau orang tak nak berdiri pun, itu bukan tanda orang tidak hormat. Okey, baik. Ibu-ibu sekalian, begitu juga saya ingat dalam satu program saya duduk di sebelah guru saya, Ustaz Anwar namanya, Anwar Ridwan. Masa tu kita program, biasanya student ni program agama Islamik, kita persatuan Islamik, kita akan mula dengan nasyid Asma'ullahul Husna. Itu yang kebiasaan dia. Dan bila nasyid Asma'ullahul Husna, semua orang berdiri. Kecuali Ustaz Anwar, dia tak berdiri. Saya duduk sebelah dia, saya berdiri asalnya. Tapi bila saya tengok dia tak berdiri, dia duduk, saya pun duduk balik dengan dia. Jadi timbul isunya Ustaz Anwar nak ajar kami semua, kenapa bila kita nasyid je kita kena berdiri? Adakah tanda kita hormat Allah Azza wa Jalla dengan berdiri, sedangkan setiap kali kita salat, kita lepas tu kita zikir tu berdiri ke kita duduk? Kita duduk. Bahkan dalam salat tu ada pelbagai pergerakan, ada berdiri, ada rukuk, ada sujud, ada duduk. Jadi dalam keadaan kita sujud itu pun kita memuji Allah, dalam keadaan kita rukuk pun kita memuji Allah. Jadi kenapa mesti kita hadkan bila kita nasyid Asmaul Husna je mesti berdiri? Dan kita kena bezakan dengan nyanyian lagu negaraku, kerana lagu negaraku tu memang semangat patriotismnya kena berdiri. Itu cerita lain lah.
Tapi ini zikrullah. Kenapa perlu dilakukan secara berdiri? Begitu juga dengan amalan selawat kepada Nabi SAW yang diamalkan oleh sebahagian orang. Di Lembah Kelang mungkin tak kot ya. Dia ini amalan bila nak tahnik baby tu kan. Baby tu kita nak tahnik, kita nak buat majlis akikah. Lalu kalau di kampung kami dulu, kita akan panggil orang beramai-ramai dan kemudiannya selawat. Berdiri ramai sallallahu alaihi Muhammad ya Nabi sallallahu alaihi apa itulah. Dan pusinglah baby ni. Pusing, lepas tu orang lain pula pusing, lepas tu orang lain pula pusing, lepas tu masing-masing diusap baby tersebut. Ini semua amalan-amalan yang perlu dijauhi ibu-ibu sekalian ya, perlu dijauhi. Dan pandemik mengajar kita benda tu tak penting pun, tak buat pun baby kita okey je kan. Apa lagi tangan orang yang menyentuh baby tu, tak tahu tangan tu bersih tak bersih. Itu boleh menyebabkan tersebarnya kuman-kuman sebagai contoh. Tambah ada pula orang mengambil kesempatan untuk cium baby. Dan sekarang ni orang dah buat kajian, jangan bagi anak kecil kita dicium oleh orang sebarangan. Keluarga kita tak apalah, tapi orang sebarangan tambah pula penghisap rokok, cium baby kita, nanya tu. Dan kemudiannya orang panggil apa, masuk dalam tahnik kan. Tahnik yang belah mulut tu, kita tak tahu imam tu okey tak okey. Tengok-tengok imam tu penghisap rokok sekali, rokok daun. Sudah kita campur anak kita dengan air liur imam, yang kita tak tahu bersih ke tak bersih air liur dia tu. Ini semua benda yang perlu dielakkan ibu-ibu sekalian ya. Elakkanlah, tak payahlah kita nak minta-minta orang tolong tahnik. Kita tahnik sendirilah mulut baby kita tu. Dan barakah itu boleh datang dengan pelbagai bentuk. Doakan anak saya, cukuplah. Kita tak perlulah panggil orang untuk selawat, pusing-pusing anak kita. Anak pertama saya dah buat, anak kedua alhamdulillah saya tak buat. Kita tekad, kita buat cara kita sendiri. Dan alhamdulillah anak saya okey je, tak ada masalah apa pun. Dan kalau ada pun itu kehendak Allah. Bukan atas alasan kita tak buat benda tu. Okay. Tapi ceritanya kenapa bila selawatnya mesti berdiri? Itu isu je. Kenapa berdiri? Kerana dia ada kepercayaan sebahagian kelompok, bila kita selawat, Nabi SAW datang. Bila Nabi SAW datang, kita kena berdiri bagi menghormati Nabi SAW. Dan sampai sekarang pun orang masih lagi duduk dendam benda ni. Nabi hadir ke majlis maulid yang dianjurkan oleh dia. Nabi hadir ke majlis ilmu yang disampaikan oleh dia. Jadi ini dakwaan-dakwaan yang bukan-bukan. Habis tu kalaulah dia buat majlis maulidun Nabi yang bertempat di Johor sebagai contoh, dan Nabi SAW pun datang ke Johor, macam mana dengan Kak Syidah yang pergi ke Madinah tu? Nak bagi salam kepada Nabi SAW. Minta maaf Nabi tak ada, Nabi datang ke Johor, Nabi datang ke Kedah untuk ziarah orang yang buat majlis maulid kepada Nabi SAW. Orang pergi Madinah bukan main lagi, Nabi tak ada kat Madinah, minta maaf. Jadi ini semua kepercayaan yang bukan-bukan, ibu-ibu sekalian, yang perlu kita elakkanlah. Baik. Minta maaf saya pergi ke tempat lain pula dan nampak berdiri. Sebab itu sebahagian ulama juga dia ambil berat tentang benda ni, sampaikan cium tangan pun jangan. Sampai begitu. Cium tangan dalam keadaan tunduk tu. Ada macam Syekh Ramadan Al-Buti. Tak jelas. Syekh Ramadan Al-Buti. Dia tak bagi orang berdiri cium tangan dia. Syekh Ramadan Al-Buti. Baik, kasih banyak Khaliza. So Guru Nak Aziz pun tak bagi, tapi dalam majlis ilmu dia ramai orang buat macam tu, dia tak boleh halang lah. Selagi mana dia boleh halang, dia halang. Tapi dalam majlis ilmu, ramai-ramai kepung dia pun ulur je lah tangan. Dia kata apa dah. Tapi sebenarnya budaya berlebih-lebihan terhadap orang berilmu ni sebenarnya perlu dikawal. Bukan kita tak hormat, tapi kita hormat dengan cara yang betul. Ya, kita hormat dengan cara yang betul. Ya, bukannya secara mendewa-dewakan, berlebih-lebihan dan sebagainya. Baik. Jadi itu perkara dalam bab bertanyakan soalan, orang alim duduk. Dan kalau kita pergi ke depan sikit lagi, masih lagi isu yang lebih kurang sama. Okey. Oh, tak gerak lagi. Ni. Bab as-su'al wal futya inda ramyil jimar. Bab bertanya, bab
As-su'al bertanya, wal futya dan berfatwa. Bab orang bertanya dan orang mengeluarkan fatwa. Ada orang tanya dan ada orang yang bagi jawapan ketika melontar di jimar. Jimar ni apa? Di jamrah lah. Ketika melontar di jamrah. Baik. Hadis ini daripada Abu Nuaim, guru Al-Imam Al-Bukhari, bersumberkan sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Nama sahabat Nabi ya, Abdullah bin Amr. Okey, apa ceritanya? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'indal jamrah. Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di jamrah. Wa huwa yus'al. Baginda masa tu sedang ditanya soalan tentang ilmu. Baik. Hadis ni kita dah ada bincang, tapi bincang tu daripada aspek yang lain. Yang ni Bukhari bawa daripada aspek yang lain. Lalu ada seorang lelaki bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, nahartu qabla an armi." Wahai Rasulullah, saya telah sembelih haiwan sebelum saya melontar. Boleh ke ni? Saya dah sembelih haiwan ni sebelum saya melontar lagi. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irmi wala haraj." Okey, saudara pergilah melontar, tak ada masalah pun ya. Tak ada masalah. Wa qala akhar ya Rasulullah, halaqtu qabla an anhar. Wahai Rasulullah, saya telah bercukur sebelum saya menyembelih, berkorban. Kata Rasulullah, inhar wala haraj. Okey, pergilah kamu berkorban, tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun, tak ikut urutan tadi. Fama su'ila an syai'in quddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj. Hari itu Nabi SAW ditanyakan tentang susunan haji. Sepatutnya urutannya macam ni, tapi ada orang yang dia terbalik urutan dia. Sepatutnya melontar dulu barulah berkorban. Tapi ada sahabat Nabi berkorban dulu baru melontar. Sepatutnya apa dia? Sepatutnya berkorban dulu barulah bercukur. Tapi ada sahabat Nabi dia bercukur dulu barulah dia berkorban. Jadi macam mana tu saya tak pandai dalam bab haji ibu. Saya dah baca habis dah dalam bab haji ni. Study dengan orang rumah ni pasal haji dari awal sampai habis. Baca yang nota dalam bahasa Arab punya. Tapi jujurnya bila kita tak pernah buat haji memang kita tak nampak gambaran dia. Saya dah baca banyak kali aduh tak faham juga aku ni. Faham dah apa yang dibahaskan tapi tak dapat bayangan macam mana susunan dia. Ya kita tak pergi lagi haji kan. Macam umrah kita dah pergi, kita pergi tu kita tahu dah gambarannya macam mana. Mula-mula apa, kemudiannya apa. Tak hafal pun tak apa, memang boleh ingat dah. Tapi haji ni nak tak nak dia kena pergi, kena buat, barulah kita tahu dia punya perbahasan ulama itu sendiri. Dia macam solat jamak qasar lah ibu-ibu. Sepanjang saya sekolah menengah dulu memang tak pandai bab solat jamak qasar. Asal nak berjalan ni mesti tanya. Kenapa? Kerana dulu kita jarang berjalan. Kita duduk kampung kita je. Tapi anak-anak zaman sekarang, sekolah rendah pun dah pandai dah jamak qasar. Sebab apa? Berjalan ke sana sini. Dengan keadaan zaman sekarang ni. Kita dulu, ya Allah, aku kata 5 pun pening lagi buat jamak qasar. Sebab pengalaman kurang. Tapi sekarang, Masya Allah, dengan kebiasaan berjalan anak-anak zaman sekarang, maka ilmu penguasaan mereka tu dalam bab tersebut lebih baik. Ya. Jadi dalam bab ini ibu sekalian, ceritanya apa? Ceritanya budaya ilmu ni wujud di mana-mana saja. Itu ceritanya. Budaya ilmu ni wujud di mana-mana sahaja. Dan Nabi SAW ni dia tak suka bazir masa. Nak bincang benda yang tak penting tak payahlah. Tapi kalau benda tu penting, alhamdulillah boleh bincang. Dan ini saya lalui sendiri dengan seorang guru saya ni. Saya nak jumpa dia kali pertama. Oh tak boleh nak saya kontak melalui anak pun tak boleh buat apa. Dan sekali saya melalui isteri beliau. Dan isteri beliau yang menentukan bila boleh jumpa. Saya balik ke Kelantan. Saya bawa kawan saya untuk bawa pergi ke rumah guru ni. Dan bila jumpa dia mesra je. Dia bukan jenis orang sombong. Mesra, tapi saya tanya sepatah, dia jawab sepatah. Saya tanya lagi, dia jawab. Kemudiannya
Saya tak tahu nak tanya apa dah, dia pun habis. Dia senyum je. Dia tak adalah nak tanya khabar kita lebih-lebih apa, tak ada. Dia tak tanya pun saya ni siapa dan sebagainya. Dia respon bagus, tapi dia sebalik mungkin dia tak nak masa dengan orang tu terlalu lama. Jadi saya pun balik, dia pun boleh buat kerja dia balik. Okey. Jadi ceritanya bukan sombong, ibu-ibu sekalian. Kalau sombong ni kita tahu orang sombong ni macam mana. Dia tak sombong. Tapi itu gaya dia. Dia kalau dia dengan orang, dia memang cakap elok-elok. Tapi untuk dia bazirkan masa yang panjang dengan orang tu, dia tak berapa minat. Okay, dan ini berlaku dan dia sendiri mengaku bahawa keluarganya sendiri memahami beliau jarang pergi ke mana-mana kenduri. Adalah kenduri pergi tapi jarang sangat. Kerana beliau menghabiskan masa dengan mengkaji, menulis, mengkaji, menulis, mengkaji, menulis. Jadi ada orang yang hidup macam tu, kita tak boleh nak paksa orang ni sama je style dengan kita. Tak boleh. Dan orang macam dia confirm lah tak boleh jadi YB. Kalau jadi YB memang kalah lah. Kalah teruk lah dalam pilihan raya akan datang. Okay, baik. Tapi kalau dia jadi pemimpin, dia mesti masa dengan ilmu dah akan kurang. Buatlah macam mana pun, dia mesti akan jadi kurang. Dia boleh dengar lah dalam kereta, tapi letih dah dalam kereta tu, tak boleh nak fikir dah, jam dah. Dia mesti banyakkan habis masa dia dengan rakyat, dan mesti pembacaan dia pun berubah. Dia akan lebih banyak baca tentang negara, tentang undang-undang, kemudiannya buku-buku yang berkait dengan soal pembentukan negeri yang baik. Dia tak baca sangat dah buku-buku yang dia baca sebelum itu. Jadi sebab itulah Umar berpesan, tafaqahu qabla an tusawwadu, kamu kena betul-betul menuntut ilmu sebelum kamu diberikan tanggungjawab. Dan antara ulama besar yang dulunya besar dan akhirnya bila dia jadi pemimpin, maka dia jadi kurang dalam bab ilmu, ialah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Itu ulama besar tu. Sehingga kan orang kata ulama-ulama lain pun surrender lah dengan Umar. Tapi bila Umar jadi pemimpin, maka masa dia dengan ilmu tu makin berkurangan. Walaupun dia cuba luangkan masanya duduk dengan alim ulama, mendengar majlis ilmu dan nasihat, tapi dah kurang dah, tak macam dulu dah. Okey, jadi dia bidang ilmu dia tu makin berkurangan, ya, berbanding dengan pemerintahan. Sekejap ya. Okey. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita lihat bab as-su'al wal futya inda ramyil jimar. Bab pertanyaan dan fatwa ketika melontar di jamrah. Muraduhu, maksudnya, anna ishtighal al-alim bi ta'ah la yamna' min su'alihi 'anil ilmi ma lam yakun mustaghriqan fiha. Maksudnya kesibukan seseorang yang alim dengan amal ibadah tidak menghalang dia untuk beraktiviti dalam bidang ilmu, selama mana benda tu tidak memalingkan fokus dia. Walaupun dia sibuk dengan ibadah, tapi dia tidak lari daripada bidang ilmu. Sebab itu, okey, lepas solat kita kena apa? Lepas solat kita kena istighfar, kita kena baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Tapi ada masa Nabi SAW meninggalkan zikir lepas solat kerana Nabi nak sampaikan ilmu. Nabi nak sampaikan ilmu tu, Nabi tinggalkan zikir kerana Nabi khawatir ada orang yang akan keluar dari masjid sebelum Nabi SAW sempat menyampaikan ilmu tersebut. Jadi sampai macam tu, pentingnya ilmu ni. Sebab itu ulama bila bincang tentang solat sunat dengan ilmu, solat sunat ni kata Imam Nawawi, dia sunat, ilmu ni dia kewajipan. Maka mana boleh kita nak banding solat sunat dengan ilmu? Ilmu ni benda yang wajib. Solat itu sunat. Tapi bukanlah bermakna kita tuntut ilmu sampai meninggalkan solat sunat. Tak boleh juga. Sebaliknya kita kena gandingkan antara keduanya. Tapi kalau ditanyakan, mana lebih utama antara menuntut ilmu dengan solat sunat? Confirm, menuntut ilmu lebih utama. Sehingga ulama sebut, kalau orang yang bangun malam sekalipun, dia bangun pukul 4 pagi sebagai contoh, kalau dia solat hanya 2 rakaat,
plus yang witir 1 rakaat sebagai contoh, lain tu dah habiskan masa dengan ilmu, itu lebih baik daripada dia menghabiskan masa dengan salat malam. Sampai macam tu. Tapi nak tak nak orang yang berilmu kenalah jaga ibadah. Orang yang jaga ibadah nak tak nak mesti berilmu. Dan jarang-jarang orang diberikan oleh Allah kedua-duanya dia cemerlang. Ilmu dia cemerlang, ibadat pun dia cemerlang. Jarang-jarang orang. Kalau ada tu memang permata lah ibu-ibu sekalian. Permata yang sukar untuk kita temui. Biasanya kalau dia fokus ilmu, dia akan kurang dalam bab ibadah. Kerana tumpuan dia tadi, fokus dia tadi. Biasanya orang yang sibuk dengan ibadah, dia akan kurang dalam bab ilmu. Dia terkenal sebagai ahli ibadah. Tapi dalam bab ilmu, dia akan jadi kurang. Tapi beberapa ulama dulu, seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ini permata lah. Imam Nawawi, ibadah pun super, ilmu pun power. Tapi payah kita nak jumpa orang macam tu. Baik. Innal kalam firramyi wa ghairuhu minal manasik jaiz. Ini juga menunjukkan percakapan ketika kita sedang melontar di jamrah ataupun mana-mana ibadah haji yang lain, ia dibenarkan. Bukanlah membatalkan ibadah haji itu sendiri. Jadi kalau kita terpaksa bercakap semasa menunaikan umrah, tidak ada masalah. Sebab itu kita lihat kan beberapa kumpulan yang buat travel menunaikan umrah dan haji, mereka meletakkan agenda ilmu itu nombor 1. Sebab itu kadang-kadang mereka jemput orang-orang berilmu, Dr. Abu Anas Madini sebagai contoh, Dr. Ruzaimi sebagai contoh. Kenapa tu? Bukannya nak gunakan nama mereka semata-mata, tak. Tapi kerana ada agenda ilmu apabila bersama dengan mereka, dan cantik kalaulah kita dapat buat satu program pergi haji ke, umrah ke, ataupun mana-mana lah melancong ke mana-mana negara, yang mana kita target. Okey, kita akan sekarang ni kita akan melancong ke mana? Kita melancong ke Turki, berapa hari? 5 hari. Dalam tempoh 5 hari ni, berapa ayat Al-Quran yang kita nak habiskan tafsirnya? Berapa surah kita nak habiskan tafsir? Okey, kita target, kita akan habiskan tafsir Al-Jalalain, suratul Duha sampai suratul Ikhlas sepanjang perjalanan ini. Oh, kalau dapat buat macam tu ibu-ibu sekalian, berjalan ilmu dapat, cuci mata pun dapat, cuci pengalaman pun dapat, tapi pentingnya kita boleh habis tafsir dalam beberapa ayat sebagai contoh. Okey, baik. Kemudiannya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita juga ya. Okey, yang lain tu samalah dia punya kepasan dia tu yang panjang-panjang tu. Allah Alam. Ada soalan? Kita nak 11.30 dah, saya tak perasan. Okay. Silakan kalau ada sebarang isu sebelum kita sambung pengajian hari ni. Kak Ana, Ibu Nyonya, ada apa-apa boleh bincang? Alhamdulillah Ustaz, setakat ni tak ada apa. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Kak Ana. Dr. Ubaidah pun ada. Barakallahu fikum. Kak Liza? Tak ada Ustaz. Tak tahu nak tanya apa dengan habis dah. Okey, kita buat rumusan lah Kak akhirnya. Okey, baik. Akhirnya, bila kita duk baca dalam Kitabul Ilm, sebenarnya banyak lagi lah kitab-kitab yang lain membahaskan tentang Kitabul Ilmi ataupun Kitabul Ilm ini. Ya. Okay. Kalau kita lihat Imam Bukhari sendiri pun, sebagaimana yang saya ada sentuh sebelum ini pada awal-awal kuliah, okay, beliau mulakan hadis beliau ni, susunan bab dalam Bukhari ni dengan Kitabul Wahyi dulu kan. Kitab tentang wahyu. Okay. Kitab tentang wahyu. Yang kedua kitab tentang apa? Yang kedua kitab tentang
Jap. Susunan kitab dalam Sahih Bukhari. Lupa pula dah. Sikit-sikit. Sekejap ya. Apa yang kedua ni? Sepatutnya saya ada kitab pula dua tempat lain. Tapi ala kullin, kitab yang ketiga dibahaskan oleh Bukhari ialah Kitabul Ilmi. Dia dahulu sebelum cerita tentang solat. Solat ni kemudian lah. Bukan kemudian dah. Solat lepas ni baru solat. Okay. Tapi yang antara yang awal dibahaskan oleh Bukhari ialah Kitabul Ilmi. Kenapa beliau meletakkan ilmu dahulu? Kerana dengan ilmu lah baru kita dapat memastikan amalan kita tu amalan yang bertepatan dengan syariat dan juga sunnah Nabi SAW. Baik, sebagai contohlah, dalam hari Jumaat yang lepas, Jumaat 3 hari yang lepas kan, bila saya pergi solat Jumaat, di sebelah kanan saya ni ada lagi orang sibuk dengan WhatsApp. Okey. Jadi nak tak nak, di situ ada ilmu dia. Satu, ilmu perbahasan ilmunya, bolehkah bermain WhatsApp ketika khutbah Jumaat? Okay. Kalau orang ada ilmu, dia takkan main. Confirm dia takkan main, dia takkan takut. Yang kedua ialah ilmu, bolehkah orang lain menegur seseorang yang leka bermain WhatsApp tadi ketika khutbah Jumaat sedang berlaku? Itu pun melibatkan ilmu juga. Okay. Kemudian belakang saya pula ada yang tertidur. Ramailah yang tidur tu. Menurut ilmunya, bolehkah kita menegur orang yang sedang tidur, mengejutkan dia, mengejutkan orang yang sedang tidur? Jadi ini semua memerlukan ilmu, ibu-ibu sekalian ya. Jadi kalau kita tidak ada ilmu tentang perkara-perkara demikian, kacau lah. Dia akan jadi kacau. Ataupun kalau kita semalam ada seorang haji tanyakan saya satu soalan. Dia pernah tengok satu tempat tu, ada orang tu dia solat entahlah rakaat yang ke berapa, dia berhenti dan dia pergi buang hingus dia masa solat. Kemudian dia datang, dia sambung balik. Jadi macam mana ni? Solat macam mana ni boleh pergi buang hingus dulu, sambung balik solat? Kalau kita tidak ada ilmu tentang perkara ini, kacau ibu-ibu sekalian. Kacau. Saya pun jelaskan pada Tuan Haji, perbuatan orang tadi, kita tak tahu dia pegang apa dia. Tapi kita tak boleh terlalu cepat judge dia kerana perbuatan tadi dibenarkan dalam mazhab Hanafi dan juga dibenarkan oleh mazhab Syafi'i yang lama. Mazhab Syafi'i kan ada dua, yang baru dengan yang lama. Yang lama tu ketika berada di Baghdad, Iraq. Jadi berkemungkinan ada lagi ulama mazhab Syafi'i yang pegang pendapat tersebut. Boleh berhenti solat untuk pergi buang hingus ke ataupun apa-apa yang terdesak. Kemudiannya datang sambung balik solat. Sambung balik solat. Dipanggil dalam bab mas'alatul bina fi solah. Masalah menyambung semula solat yang batal tadi. Jadi kalau tak ada ilmu, kacau kita. Kita mungkin tuduh orang ni jahil ni. Ini orang jahil. Padahal dia bukan jahil, dia orang berilmu tapi dia pilih pandangan yang demikian. Kita mungkin tak setuju pandangan dia, kita pilih pandangan lain. Tapi tak apalah, itu pilihan dia nak pegang pandangan itu. Baik. Maka kalau contohnya lagi, kalau tak ada ilmu, kita akan mengalami kesulitan dalam bab salat seperti dalam bab salatul jamak. Macam mana tu? Kita nak kes salat jamak, kes salat qasar. Dalam kes haji sebagai contoh, dalam kes haji berat tu. Ataupun dalam kes puasa. Jadi tambah-tambah kalau melibatkan perkara-perkara terkini, melibatkan perubatan sebagai contoh. Kalau doktor buat macam ni, batal tak batal puasa. Kalau cucuk vaksin, batal tak batal puasa. Kalau masuk air, batal tak batal puasa. Kalau masuk benda dalam hidung sebab nak cek kita punya dalaman ni, batal tak batal puasa.
Jadi kalaulah kita ada ilmu tentang perkara demikian, kita tak menghadapi kesulitan lah. Tapi kalaulah kita tidak ada kekuatan ilmu, maka kita akan kacau ibu-ibu sekalian. Jadi yang paling bahaya ialah apabila kalau kita tidak ada ilmu, tapi kita berusaha mencari ilmu, alhamdulillah. Dan memang itulah kita tak ada ilmu pun, cuma kita berusaha mencari ilmu. Yang masalahnya ialah kita tidak ada ilmu, kita tidak berusaha menuntut ilmu, kita memperlekehkan ilmu, kita memperlekehkan juga orang berilmu, dan kita nak kekal dengan kejahilan. Justru bila kita kekal dalam kejahilan ini, di situlah kita mula akan merendah-rendahkan orang lain. Dan saya ada pengalaman kat Liza ya. Lepas kita bagi kuliah tu, datang orang marah-marah kita, biasa, pernah, bukan biasalah, pernah lah. Marah-marah tu depan orang ramai. Tinggi suara orang, gayanya, ya Allah, dahsyat dia ni. Tapi entah saya boleh sabar masa tu. Ikut hati tu geram juga lah. Tapi saya rasa okey lah, layan je lah apa yang dia marah tu kan. Tapi kita tahu apa yang dia marah ni tanda orang-orang yang tak berilmu ni. Tak apalah, layan je lah. Bukan sekali, cuma sekali tu agak teruk lah. Ada masa dia marah kita duk sampai benda lain tapi fahamnya lain. Kita duk cerita macam ni, fahamnya lain. Kadang-kadang orang yang pandai juga pun salah faham. Kita dah cerita macam ni, dia kata, Ustaz, bahaya Ustaz kata macam tu. Patutnya Ustaz kena terang macam ni. Saya kata balik Tuan Haji, saya dah terangkan tadi. Sekian. Saya dah terangkan apa yang Tuan Haji sebut tu, saya dah terang dah tadi. Tapi dia macam tak puas hati juga. Tak apalah, layan je lah kan. Yang penting kita tak boleh menatah kerana ini dipanggil asam garam kehidupan. Semua orang, dia tak boleh semua orang sama dengan kita. Kita pun tak sama dengan orang. Boleh jadi orang kita betul, orang lain salah. Boleh jadi orang lain yang betul, kita yang salah. Boleh jadi kita rasa kita betul ni. Tengok, oh yang kita pegang ni salah rupa-rupanya. Kita kena betulkan balik. Jadi bila kita faham macam tu, kita faham ilmu ni luas, barulah kita tidak akan melenting bila orang menegur kita, dan barulah kita akan berlapang dada. Boleh jadi suatu masa kita akan menyesal dan kita akan cari balik orang itu. Kasih banyak dulu Tuan Haji marah saya dulu. Rupanya Tuan Haji kata tu betul, saya yang salah. Disebabkan saya tanam benda tu ibu sekalian, saya pun berlapang dada lah kalau ada orang marah-marah tu. Boleh jadi saya silap, cuma cara dia yang tak kena. Tapi cara yang tak kena itulah membuatkan kita ni berhati-hati lagi. Wallahualam. Liza, ibu-ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bukankah kalau kata kita tak ada ilmu tu kita boleh termasuk dalam golongan orang yang ad-dallin? Kan kita berilmu dulu. Itu bagi orang yang tak ada ilmu dan tidak mahu menuntut ilmu lah. Maka termasuk orang yang sesat. Bagaimana kita berusaha, insya-Allah tak ada masalah ya. Saya tak ada soalan apa dah kot. Ada siapa tanya apa lagi tak? Okey, terima kasih banyak. Tak ada dah. Jadi dah 11.34, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Liza, Ustaz, sahabat. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.